kami ingin mengupas sedikit mengenai toleransi dan keharmonian agama. Toleransi dan keharmonian agama ini mesti wujud dalam kalangan rakyat Malaysia kerana perkara ini mampu untuk memberikan impak yang positif kepada kehidupan manusia. Kalau kita mempersoalkan hak kebebasan beragama di Malaysia dengan menyentuh isu sensitiviti, contohnya berkaitan dengan agama, sama ada agama Islam maupun agama-agama lain, akan menimbulkan masalah sehingga boleh menyebabkan kemarahan orang lain. Jadi sebenarnya Malaysia telah menyatakan perkara ini setelah sekian lama. Semua orang perlu rujuk semula Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Contohnya dalam perkara 11.1, kebebasan beragama, iaitu tiap-tiap orang berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya. Daripada perlembagaan ini, kita sudah faham bahawa sudah wujudnya konsep toleransi, tetapi ramai yang terlupa dengan akta ini, dan disebabkan itu wujudnya golongan-golongan yang fanatik dan mengungkit perkara ini dan mempertahankan agama sehingga tidak puas hati dengan agama orang lain. Jadi, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan toleransi ini. Kalau apa yang saya faham daripada toleransi ini, kita kena pandang daripada dua perspektif. Yang pertama, dari segi umum, toleransi ini berasal daripada bahasa Latin, iaitu tolerate, yang bermaksud sabar. Kalau nak bercakap mengenai toleransi agama pula, seseorang itu mampu untuk terima dan menghormati agama yang dimiliki oleh orang lain. Dari perspektif Islam juga ada mengatakan mengenai isu toleransi ini, kerana Islam sememangnya bersifat rahmatan lil alamin. Kalau nak lebih nampak lagi, Cordowi ada berkata terdapat 3 peringkat toleransi agama ini. Pertama, manusia bebas memilih agama tanpa sebarang paksaan. Contohnya, jika seseorang itu menganut agama Kristian, kita tidak boleh memaksa mereka untuk menganuti agama lain. Contohnya Islam ke, Buddha ke, tak boleh ya. Yang kedua, bagi yang mereka sudah beragama, mereka berhak untuk menganut agama itu tanpa sebarang larangan. Contohnya, orang India yang beragama Hindu. Dalam agama mereka terdapat banyak patung sembahan yang mereka kena sembah. Jadi, kita sebagai agama lain perlulah menghormati dan tidak boleh mengutuk agama mereka. Yang ketiga pula, seseorang itu tidak boleh menghalang orang lain buat apa yang disuruh oleh agama mereka, walaupun kita rasa benda itu haram di sisi agama kita. Berdasarkan kajian, toleransi agama di Malaysia masih berada pada tahap sederhana. Jadi, jika rakyat Malaysia masih lalai, kemungkinan akan membawa kepada bahaya. Tetapi jika dibendung dengan lebih awal, toleransi agama ini dapat dikekalkan. Tetapi, macam mana kita nak pupuk toleransi agama ini? Jadi, bagi menjawab pertanyaan tadi, antara cara-cara untuk memupuk toleransi agama adalah: yang pertama, kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Zaman sekarang fitnah semakin berleluasa dan mudah sangat disebarkan. Jadi sebagai pengguna yang bijak, kita perlu menyelidik terlebih dahulu berita yang belum sahih sebelum menyebarkan berita-berita itu kepada orang lain. Yang kedua, Malaysia merupakan negara yang mempunyai berbilang kaum, etnik dan agama. Jadi, kita perlu menggunakan peluang ini untuk bergaul dengan semua kaum tanpa mengira latar belakang mereka. Dan yang terakhir, kita seharusnya tidak boleh mempersendakan agama yang dianuti oleh masyarakat lain kerana ia akan mengganggu ketenteraman mereka. Contohnya, seseorang itu mengganggu privasi sebuah kaum semasa mereka melakukan ibadah mereka. Ini merupakan perkara dan contoh yang tidak baik. Jadi, kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum, janganlah melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian perkauman. Sebaliknya, kita perlu menghormati kepercayaan mereka terhadap agama yang mereka anuti. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit tentang artikel yang berkaitan dengan toleransi dan keharmonian dalam agama. Kupasan artikel ini bertajuk ICERT, apa yang ada di Malaysia sudah cukup baik. Artikel yang bertarikh 23 November 2018 ini adalah berkaitan masalah ICERT di negara kita. Di dalam artikel ini,
Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal telah mengulas berkenaan keputusan kerajaan Malaysia untuk tidak menandatangani konvensyen antarabangsa mengenai pembasmian diskriminasi kaum yang dikenali sebagai ICERT. Kata beliau, di Malaysia, rakyat kita sudah wujudnya amalan sikap toleransi agama dan rakyat kita juga saling hormat menghormati antara rakyat berbilang kaum. Justru itu, tidak perlulah mewujudkan sesuatu yang boleh mengundang masalah sehingga menimbulkan perasaan syak wasangka dan rasa ketidakselesaan dalam kalangan rakyat. Menurut apa yang cuba disampaikan oleh Ketua Menteri Sabah itu tadi, Malaysia tidak memerlukan ICERT untuk menghilangkan diskriminasi kaum kerana negara kita sendiri sudah aman makmur dengan sikap toleransi yang kukuh antara rakyat kita sendiri. Tambahan lagi, kita di Malaysia ini hidup tenteram tanpa wujudnya perbezaan, malah kita juga saling bantu-membantu tanpa mengira kaum dan agama. Dan jika negara kita mengiktiraf ICERT, maka lebih buruklah kesannya daripada kebaikan yang terjadi. Maka kita patutlah bersyukur kerana dapat hidup dengan harmoni di negara Malaysia.